Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Radhiyah binti Muhammad Nuruddin. Nombor matrik 054683 daripada Usuluddin semester 3A. Jadi insyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkaitan fana. Dan insyaAllah pembentangan saya pada hari ini akan menyentuh berkaitan 4 topik yang utama, iaitu yang pertama, konsep fana dalam tasawuf. Yang kedua, konsep fana dalam Al-Quran. Ketiga, tingkatan fana. Dan yang keempat adalah perkaitan antara fana dan juga baqa'. Baik, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu konsep fana dalam tasawuf. Dari segi bahasa, fana ini diambil daripada perkataan al-fana ataupun fania, yang bermaksud musnah ataupun lenyap, keadaan dari sesuatu yang tidak berakhir. Dan menurut ilmu kalam, fana ni bermaksud proses menghilangnya sifat bagi sesuatu. Fana juga dari sudut bahasa yang lain bermaksud hilangnya kewujudan suatu, juga bererti hancur, sirna dan lenyap. Seterusnya, menurut Al-Tusi, fana adalah fananya sifat jiwa. Dan pendapat Al-Qushairi pula menyatakan fana adalah sirnanya sifat-sifat tercela. Di sisi ulama sufi, bermaksud kehilangan kesedaran diri sama ada dengan diri sendiri ataupun dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri, ataupun dengan makna lain, sifat-sifat manusia itu terganti dengan sifat-sifat ilahiyah, yakni sifat ketuhanan. Dan dari sisi ilmu tasawuf juga, fana ni adalah hilangnya sifat kemanusiaan yang lazimnya akan terikat dengan tuntutan atau berdasarkan hawa nafsu dan syahwat, dengan memfokuskan hati hanya dengan mengingati Allah semata-mata dan menghayati sifat kesempurnaan dan keagungan Allah. Maka daripada definisi-definisi tersebut dapatlah diringkaskan bahawa fana ni adalah satu keadaan di mana seseorang yang melalui perjalanan tasawuf ini kehilangan kesedaran dirinya sebagai manusia secara batin, kerana hati dan ingatannya itu sepenuhnya dihadapkan kepada Allah tanpa mengingati selain daripadanya. Selanjutnya kita beralih pada konsep fana dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada disebutkan ketika mana Nabi Musa ditajallikan oleh Allah, dipancarkan tajallinya, ketika itu Nabi Musa pun pingsan. Telah disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143 yang bermaksud ketika Allah tajalla, ketika Allah menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah sedar, baginda berkata, Maha suci engkau, wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pancaran tersebut menyebabkan Nabi Musa fana ataupun jatuh pingsan kerana kehilangan kesedaran setelah Allah tajallikan keagungannya. Dan ada juga disebut peristiwa dalam surah Yusuf yang bermaksud, maka apabila ia, yakni Zulaikha, mendengar cacian mereka, dia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada tiap seorang di antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat keelokan rupanya. Dan mereka dengan tidak sedar melekukan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan, yakni ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Pada surah Yusuf ayat 31. Jadi daripada ayat ini, Al-Kalabazi telah menghuraikan, mengeluarkan dua keadaan fana yang ditemui daripada ayat ini. Yang pertama, ketika mana wanita-wanita tersebut memotong jari mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Dan yang kedua, mereka tidak merasai kesakitan setelah mereka memotong jari mereka. Maka kedua keadaan ini bolehlah dikatakan sebagai fana, yang mana bertepatanlah dengan makna fana, iaitu hilangnya kesedaran diri. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada tingkatan fana. Tingkatan fana yang disebutkan oleh ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama, fana daripada dunia, iaitu menghapuskan segala perasaan duniawi. Perasaan duniawi ini termasuklah sama ada perasaan penat, perasaan haus, lapar, yang mana apabila seseorang itu fana ataupun melupakan perasaan-perasaan duniawi ini, jadi mereka lebih banyak mengingati Allah SWT. Tingkatan yang kedua adalah fana daripada balasan akhirat, yang mana seseorang itu tidak memikirkan balasan yang akan diperoleh di akhirat, melainkan melakukan ibadah itu hanyalah semata-mata kerana Allah SWT.
Dan tingkatan yang ketiga adalah fana dari segala fana. Yang mana tingkatan inilah adalah tingkatan fana itu tinggi, bahawa seseorang itu akan sentiasa mengingati Allah, tumpuannya semuanya hanya untuk Allah, dan seolah-olah dia telah tenggelam dan ingatannya pada yang lain tu tiada. Dan dia seolah-olah telah bersatu dengan Tuhan. Dan ketika inilah seseorang itu akan sampai kepada tahap baqa, yang mana perbincangan fana dan baqa ni adalah antara perbincangan ulama tasawuf. Okay, seterusnya, apakah perkaitan antara konsep fana dan juga baqa ni? Okay. Melihat dari sudut pandang tasawuf, baqa membawa erti berkekalannya sifat-sifat mulia dan sifat ketuhanan dalam diri manusia. Baiklah, baqa ni merupakan akibat daripada fana atau juga di sebaliknya, di mana fana adalah implikasi daripada baqa. Ini adalah pendapat yang ulama katakan. Menurut Ibn Qayyim, kedua-dua proses ini, iaitu fana dan baqa ni adalah berbeza, namun hakikatnya adalah sama. Dan kalau menurut Abu Yazid Al-Bustami, ianya keadaan di mana seseorang itu hilang kesedaran wujudnya anggota zahir manusia. Yang mana dia merasakan zahirnya itu telah tiada, yang ada hanyalah rohaninya saja, dan ketika itulah dia bersatu dengan Tuhannya. Jadi sebagai kesimpulannya, fana ni adalah sesuatu di mana seseorang itu hilangnya kesedaran diri kerana terlalu khusyuk ataupun terlalu fokus ingatan dan tumpuannya itu hanya kepada Allah, dan merasakan seolah-olah dirinya itu tiada, dan hanyalah yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan juga konsep fana dan baqa ni adalah konsep yang saling melengkapi lah. Kerana seseorang itu perlu melalui, seseorang yang merasai fana juga akan sampai kepada tahap baqa. Begitulah. Allahu a'lam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.